Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita boleh live sama-sama insya-Allah di page Fadi Ghazali untuk kita discuss. Ada 3 cara, alright, yang saya akan sharekan kepada anda. 3 cara bagaimana nak bina impian jadi orang berjaya. Okay. So, jarang-jarang sekali kita live. Sebab apa? Sebab of course tuntutan kita banyak kerja, betul tak? Saya tahu anda sekarang ni bisnes dah maju kau betul tak? Dan bisnes pula dah anyway maju insya-Allah, right? Saya doakan. Tapi malam ni saya ada benda yang sangat penting yang saya nak sharekan kepada anda supaya kita tahu cara untuk bina impian kita jadi orang berjaya. Ada 3 cara yang saya akan sharekan kepada anda malam ni, alright, insya-Allah hari ni. So by the way, sebelum kita mulakan kita punya live, saya nak anda klik share, right, dan tag kawan-kawan anda. Kalau boleh invite diorang dalam group, dalam WhatsApp kan, dalam Telegram. Bagi tahu semua orang jom join untuk kita belajar how to become a successful person. Especially kita dah nak masuk tahun 2020, betul-betul. So stay tune with me, alright. Dan jangan lupa untuk be active. Keep on comment, keep on sharing, right? Kalau ada soalan boleh tanya dekat bawah. Saya akan cuba untuk jawab soalan-soalan anda insya-Allah. Aisyah Farhana pagi, Rohani Abdul Majid pagi. Alright, siapa yang live dengan saya? Tulis dekat bawah dan saya akan cuba lihat anda punya komen-komen untuk saya akan respon nanti. Alright? Okay? Baik. Sekejap, saya nak kena share dulu kita punya live sekarang. Okay. Supaya lebih ramai orang, sahabat-sahabat kita boleh berjumpa kita pada malam ini. Okay, alright. Okay, are you okay guys? Baik. So okay, alright, InsyaAllah. Okay, baik. So malam ni kita akan bicara 3 cara, right? 3 cara bagaimana untuk menaikkan kita punya bina impian. By the way, ramai orang ada impian, betul-betul. Sekarang ni kalau anda type dekat Google, cuba pergi dekat Google, right? Nurul Husnida pagi. Apa khabar Nurul? Sihat ke Nurul? Kat mana Nurul berada sekarang? Baik. So, cuba anda type dekat Google Days to 2020. Berapa hari lagi kita nak sampai ke tahun 2020? Cuba type dekat Google. Saya cuba type sekarang ni. Right, kita pergi dekat Google. Right. Days to 2020. Ada 116 hari lagi. Ada 116 hari lagi. Oh, tak nampak Ada 116 hari lagi sebelum kita sampai ke tahun 2020. Sebab itu sangat penting untuk kita tahu cara yang baik, yang bagus untuk kita start bina impian kita jadi orang yang lebih baik. Especially ada 116 hari lagi untuk kita sampai ke tahun 2020. Are you ready guys? Okay. So kenapa saya terpanggil untuk sharekan perkara ini kepada anda? Sebab saya ada misi tahun depan. Alright, saya ada misi tahun depan. Fani Evo ada satu mission tahun depan. Kita nak lahirkan dengan izin Allah 100 orang yang bergelar millionaire. Right, dalam bisnes apa yang dia buat, tak kisah, menggunakan platform digital marketing, kita nak hasilkan 100 orang jutawan dengan izin Allah. Satu. Nombor 2, kita nak hasilkan 1000 orang yang berpendapatan, right, yang berpendapatan jualan 6 angka setahun. Okay. So that is our mission tahun depan. Mission tu besar, tapi dia akan dicapai kalau kita buat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh capai tu maksudnya apa? Maksudnya ada komitmen daripada bukan kita, tapi orang yang datang dan belajar tu. Okay. Tadi saya ada jumpa dengan beberapa orang student. Bila habis belajar dekat Fani Evo tadi, diorang saya lepak borak-borak dengan diorang kan, tanya macam mana so far kan. And then saya bagi keluar satu statement. Right, saya keluar satu statement yang very bold statement
but then itulah reality bila mana anda buat bisnes. So saya bagi tahu satu perkara kepada diorang. Saya jumpa tadi sebelum saya rasa lebih kurang dalam pukul 8 tadi, right? Saya bagi tahu satu bold statement. Saya kata dalam dunia ni, dalam 100 orang yang belajar buat bisnes, yang survival rate yang menjadikan dia orang yang berjaya, right, dalam hidup dia, only 20%. Right, 20% saja. Contoh kalau kita ada 100 orang, 20 orang saja yang akan very successful dalam hidup dia, dalam life dia, dalam bisnes dia. Okay. Kalau kita ada 1000 orang, 200 je yang akan successful. Right? Kenapa figure tu 20% only? Dan kenapa dia tak boleh 100% orang yang boleh berjaya? Right? So that is the biggest question yang kita perlu jawab. Okay? So itu yang menyebabkan saya pun fikir kan. Rupa-rupanya orang yang berjaya ni dia ada satu trait, right? Sifat yang mana 80% orang tidak memiliki sifat-sifat ini. Okay? Sifat-sifat inilah tuan dan puan yang menyebabkan 80% orang susah sikit untuk dia sukses dalam hidup dia. 80% ni dia ada banyak gila alasan, right? Dia ada banyak gila alasan. Kalau datang kelas dia lambat, right? Kalau katakanlah kalau datang kelas dia tak habiskan kelas, right? Kalau dia nak meeting dia selalu lambat. Kalau dia kata dia nak commit sesuatu, dia sentiasa tak achieve apa yang dia commitkan, right? Dia kata nak bangun pagi untuk solat tahajud, dia tak bangun solat tahajud. Okay? So basically apa? Basically untuk successful, saya bagi tahu kepada student saya tadi, lebih kurang dalam pukul 8 tadi, saya jumpa dengan diorang borak-borak selepas diorang habis kelas. Hari ni ada kelas website dengan Google. Saya kata ramai-ramai orang yang datang ke mana-mana kelas, right? Atau pergilah mana-mana training sekalipun, jumpalah mana-mana guru sekalipun, takkan ada 100% success rate. No such thing. Right? Tidak ada 100% success rate. Kenapa? Only 20% saja yang akan very successful. Kenapa yang 20% yang sukses, 80% tak berjaya? Sebab dia ada sifat orang berjaya. Okay? Sifat orang berjaya ini yang tidak dimiliki oleh another 80% orang. Okay? Baik. So, apakah tiga perkara yang anda perlu buat untuk anda gain momentum untuk build your dream? Okay? Build your dream. Thank you very much kepada anda yang sedang live dengan saya. Right? Be active. Komen dekat bawah. Right? How you do anything is how you do everything. Right? Bagaimana anda buat sesuatu, begitulah yang anda buat untuk semua perkara. Kalau anda very active dekat live, maksudnya dekat dunia luar pun anda sangat aktif. Your business sangat aktif. Kalau you sangat pasif, dengar saja, tidak ada action, then apa berlaku bila anda buat sesuatu dekat luar? Anda pun jadi manusia yang sangat pasif. Betul-betul. Alright? Okay? Baik. 3 cara. Alright? 3 step. Macam mana untuk anda tunaikan impian anda. Step yang pertama adalah, right? Are you ready guys? Step pertama adalah raise your standard. Okay? Raise your standard. Naikkan standard anda. Okay? Tingkatkan standard anda jadi lebih baik. Okay? Tingkatkan. Raise your standard. Apa maksud standard? Baik. Kehidupan kita biasa. Kita ni orang biasa. Kita orang normal. Betul-betul. So standard apa yang kita pegang? Apa standard yang kita pegang? Katakanlah standard anda biasa-biasa. Katakanlah anda biasa pakai baju round neck. That is your standard. Okay? Anda selalu pakai seluar jeans. That is your standard. Round neck, seluar jeans, kan? So, tips yang pertama untuk you jadi successful, right? Untuk bina impian anda, especially untuk tahun 2020, is raise your standard. Kalau selalu pakai baju yang collar, tak ada collar, round neck, seluar jeans, raise your standard, cuba pakai baju macam ni. Dia akan start rasa macam, wow, smartnya. Standard naik. Alright? Saya tak kata raise your standard maksudnya spend more money. Tak. Tapi raise up your standard. Otherwise, kalau you tak raise up your standard, you don't feel good with yourself. Betul-betul. Standard apa lagi? Kawan-kawan anda pun ada standard-standard. Betul tak? So, kalau anda kata kawan aku standard dia minum kopi je. So, what happen? Anda berkawan dengan diorang, standard anda akan
Dekat situ je. So apa maksudnya raise up your standard? Anda tukar circle. Pergi circle yang jenis, contoh, saya bagi contoh, geng-geng yang main golf. Alright? So dia dah jadi circle yang lain. You raise your standard. Faham tak? Kalau anda duduk circle-circle, let's say circle-circle yang lara, selalu sikit-sikit main je kerja, sikit-sikit pergi tempat yang tak apa-apa, you change, you raise up your standard, pergi kawan dengan orang yang rakan masjid. So you raise your standard. Okay? Alright? Kalau anda biasa pergi training-training yang dekat kampung je, contoh anda yang duduk dekat luar daripada Kuala Lumpur, so anda tunggu orang datang ke tempat anda, Sungai Petani. Saya nak pergi Sungai Petani je, saya tak nak datang Kuala Lumpur. Saya kalau boleh orang tu datang dekat bukan bandar dekat negeri saya, kalau boleh orang tu masuk dalam rumah saya, baru saya pergi training tu. Alright? So raise up your standard, pergi belajar dekat luar. Standard apa lagi? Biasa anda ada guru anda. Okay? So anda raise up standard, pergi belajar dengan guru yang lebih banyak pengalaman, atau guru yang ada ilmu yang anda nak. Alright? Untuk bina your dream, especially 2020. Faham tak? Okay? Right? Thank you very much kepada anda yang sedang live dengan saya. Saya nak minta anda untuk klik share supaya lebih ramai orang boleh live. Saya tahu malam ni malam dia panggil malam liburan. Ramai orang yang berlibur malam ni, pergi keluar, pergi jalan-jalan, tengok wayang. Tapi masih lagi ramai orang yang tak keluar dan tak tengok wayang. Betul-betul. Okay? Especially macam anda yang berusaha keras untuk jadi orang yang baik, orang yang lebih baik dalam hidup. Betul tak? Okay? So bantu sahabat-sahabat anda yang lain, klik share, tag mereka untuk join live kita. Okay? InsyaAllah. Baik. So apa lagi raise up your standard? Raise up your standard, katakanlah knowledge anda, ilmu anda ada dekat sini. Raise standard ilmu anda. Cari ilmu yang nak transform yourself. Amni Azrul, pagi. Kita stay dengan tuan, InsyaAllah. Bukan saya tahu. Okay? Alright? So raise your standard, cari ilmu baru. Okay? Tulis kat bawah ni, apa yang saya cakap ni, poin-poin saya cakap ni, tulis kat bawah. Right? Be active. So cari ilmu baru. Katakanlah tahun depan anda nak achieve your first million. Okay? So cari ilmu macam mana nak buat 1 juta pertama dalam hidup. Right? Pergi berguru, tanya mentor, tanya orang yang dah achieve dia punya first million. How they do it? Apa cara pemikiran yang dia guna pakai? Okay? Kalau anda jumpa dengan orang yang, minta maaf saya kata, dia punya mentality miskin. Mentality miskin, dia akan sentiasa, "Hai David, pagi, right, from Sabah. Boleh bakal kau." Okay? So apa yang saya nak cakap tadi? Tiba David kata kan, RSO tu seminar biasa-biasa ke macam KJO juga? Tak Azlan, tu lain. Right? KJO lain, semua lain. Okay? So apa yang saya cakap tadi pasal jutawan tu saya lupa dah. Tiba David ni kan. Tapi anyway, so orang yang ilmu dia buat 1 juta pertama adalah berbeza dengan orang yang tak pernah dapat. So go and find them. Pergi belajar dengan dia orang. Raise up your standard dalam bentuk your knowledge. Right? Knowledge is very important. Knowledge kita akan tentukan di mana kita. Right? Kalau knowledge kita sikit, income kita sikit. Kalau knowledge kita tinggi, income kita akan jadi tinggi. Alright? So it's all about your knowledge. Okay? You pergi tengok orang yang standard dia tinggi. Standard dia tinggi, dia bukannya complain. Dia akan sentiasa bersyukur. Anda akan tengok kan, orang yang jenis yang dia ni happy lah hidup dia. Sebab apa? Sebab dia sentiasa syukur. Standard dia syukur. Standard kita complain. Betul tak? So itu yang menyebabkan kita tak boleh nak long lasting dalam kita punya memburu impian kita. Okay? Right? Clear guys? Alright. So tu langkah pertama. Langkah nombor 2, ready? Alright? Berguru lebih baik. Cari cikgu yang lebih baik. Betul? Alright? Syuhada Alia, thank you very much.
knowledge is very important. Cari ilmu tu. Okay. Contoh, definitely kita tak tahu apa yang Jack Ma tahu. Betul tak? Kita tak tahu apa Jack Ma tahu. Kalau kita tahu apa Jack Ma tahu, kita dah buat Alibaba nombor 2. Betul tak? Kita definitely tak tahu apa kita punya Perdana Menteri tahu. Kalau kita tahu apa Perdana Menteri kita tahu, kita dah jadi Perdana Menteri. Betul tak? Okay. Kita tak tahu apa yang Tony Fernandez tahu. Kalau kita tahu apa Tony Fernandez tahu, apa yang anda akan buat? Anda tak tengok live ni, anda akan buat satu lagi syarikat penerbangan tambang murah. Betul. So as simple as that. So knowledge, you tahu knowledge tu, you boleh buat. Ayat saya selalu pegang adalah tidak ada benda baru di bawah matahari Allah. Kalau ada orang boleh sukses, ada orang boleh berjaya dalam hidup dia, maksudnya you pun boleh berjaya. Okay? Baik. Nombor 2 adalah kita kena ubah kita punya limiting belief. Alright? Limiting belief untuk kita jadi more successful. Okay? Saya biasa jumpa dengan ramai orang lah. Alhamdulillah, Funny Evo punya training dah ada 15,000 orang datang. Alright? Up to date. 15,000 orang datang di training Funny Evo. Mostly datang untuk belajar tentang how to do business. Okay? Mostly datang lah untuk belajar how to do business. Kan? Tapi apa yang menghalang dia daripada dia successful? Okay? Apa yang menyebabkan orang tak boleh nak pergi lebih jauh? Orang tak boleh nak fight better, tak boleh buat apa saja yang nak buat jadi lebih baik. Kenapa? Sebab bila lagi apa? Nuri Shah Osman, open to receive. Okay, ubah limiting belief. Thank you very much Julia. Right. So anyway, saya nak minta anda klik share lagi. Boleh? Saya bukan apa, supaya this kind of knowledge akan lebih ramai orang dapat. Okay, supaya dia panggil apa? Benefit tu akan sampai kepada lebih ramai orang. Okay? Saya tengah tengok saya sendiri. Okay? So, bila saya jumpa dengan 15,000 orang yang hadir ke Funnel Evo, 15,000 Alhamdulillah dengan izin Allah, 15,000 orang yang hadir ke training Funnel Evo, saya dapati satu perkara lah. Alright? 15,000 orang yang datang ke Funnel Evo ni, saya dapati satu perkara lah yang kita kata apa? Saya boleh buat satu kesimpulan lah. Right? Saya buat satu kesimpulan yang right, ada orang kata wow kan. Kenapa ada orang tak percaya dah 15,000 orang datang ke Funny Evo punya training. Right, satu Malaysia. Okay, 15,000 orang. Dan kita dah buat satu, dia panggil apa, kita ada satu profiling. Right, profile macam mana 15,000 orang yang berjaya. Saya tak kata semua orang boleh berjaya. Sebab apa, itu is a bold statement. But then saya bagi tahu sekali lagi, dia belongs to 20% kumpulan manusia ni. Okay, 20% ni mereka, nombor 2 ni adalah mereka yang tidak ada limiting belief. Alright, limiting belief. Limiting belief ni maksudnya apa? Dia tidak ada something yang blocking dia daripada buat apa yang dia nak buat. Okay, contoh, saya bagi satu contoh, very simple contoh. Kalau dia buat dia nak buat business, let's say dia nak start niaga, atau dia nak buat sesuatu. Okay, so bila dia nak start buat sesuatu, dia akan start fikirkan limiting belief dia. Dan limiting belief dia akan start bercakap, kau confirm tak jadi. Right, dia akan start remind balik mak dia cakap, engkau ni ditakdirkan hidup kau untuk fail. Dia akan buat blocking. Limiting belief, belief system dia yang menyebabkan dia tak boleh nak pecahkan. Okay, so limiting belief ni menyebabkan kita sentiasa kata kita tak boleh. Right, sebab kita limitkan belief system kita. Right, our belief system ni akan mencorakkan the whole pemikiran kita yang ada dalam kepala otak ni. Right, saya bagi satu contoh lah, limiting belief. Ada seorang student Funny Evo dalam kalangan 15,000 orang Funny Evo. 15,000 orang student Funny Evo.
Anyway, insyaAllah tolong doakan. Kita nak create 100 orang jutawan tahun depan, dan juga 1000 orang yang ada jualan 6 figure per year. Alright, tu kita punya kita punya target. Anyway, tak semua orang yang boleh masuk ke dalam that circle. Kenapa? Sebab 20% je orang yang betul-betul nak berjaya. Right? Korang ni sembang je, tulis je nak berjaya, betul tak? Tengok je live. Tapi kalau kita kata buat cabaran, dah terus patah, mental terus koyak. Contoh saya kata, ambil pen ni, kau pergi jual tepi jalan tengok. Dah tak boleh dah. Semua nak menikus buat buat FB ads. Semua nak jual online. Sebab apa? Malu tunjuk muka. So, that's it. Only 20% yang betul-betul sahut cabaran, dia akan successful. Okay. So, salah seorang limiting belief, saya punya student, antara 15,000 orang, Fanivo. Setiap kali saya kata slow je, apa berlaku? Right? Bila saya kata slow, waktu saya training lah, saya kata slow, dia akan terus menangis. Dia nangis. Saya kata, kenapa dia ni? Bila cakap slow je terus nangis. Betul tak? Rupanya, dia ada limiting belief. Bila orang cakap slow je, dia akan trigger ingat balik mak dia cakap dia ni jenis slow. Daripada kecil lagi, right? Daripada kecil lagi, mak dia kata dia ni slow, dia ni slow, dia ni slow. Apa yang menyebabkan, apa yang berlaku macam tu? Apa result dia lepas tu? Dia ada sets of limiting belief yang menyekat dia daripada dia achieve apa yang dia nak achieve dalam hidup dia. Alright? Sayang lah. Tapi anyway, she fight till the end. Okay, dia fight. Dan anyway, dia tak boleh dengar orang cakap slow. Pernah dengar tak lagu yang ne sangat slow, sungguh slow, betul tak? Yang Indonesia punya lagu. Can you imagine dengar lagu slow, sebut slow, dia nangis. Tapi apa berlaku? Dia lawan perasaan tu. Dia masuk kelas, dia bagi tahu kepada saya waktu training tu, Tuan Fadi, saya datang training ni sebab saya nak breakthrough kepala otak saya. Saya tak nak lagi bila orang kata saya slow down. Saya nak lawan benda tu. Saya nak jadi a speaker. Saya nak jadi orang yang boleh cakap kat depan. Saya nak jadi influencer. Saya nak jadi orang yang boleh mempengaruhi orang lain. So what happen is, sebelum ni dia nak cakap ke depan, dia takut. So bila dia masuk train, ada satu training dekat Fanivo namanya Millionaire Speaker. Alright, saya tak buka untuk public. Dia hanya a few saja selected. So bila dia start training tu, what happen? Dia start change. Right? Dia start change, jadi orang yang lebih baik. Okay. So hari kedua training tu, dia cakap ke depan. Sebelum tu dia kata dia tak pernah cakap, dia tak boleh cakap, dia sangat malu, dia sangat low self esteem. Tapi bila dia dah tahu cara-cara dia nak buat, apa berlaku? Dia pun pegang mic, dia cakap hampir sejam tanpa dia sedar. Alright? So tu namanya bila dia pecahkan limiting belief dia. Bila dia ada knowledge baru, cara untuk cara untuk dia achieve more dalam hidup dia. Okay? Alright? Baik, clear setakat ni? Pecahkan limiting belief yang menyebabkan otak kita kata apa? Tak boleh. Kalau otak kata tak boleh, cuba cakap dia, okay, kalau tak boleh yang ni, apa yang boleh? Cakap macam tu. Right? Kalau tak boleh, apa yang boleh? Cakap kat saya apa yang boleh. Jangan cakap apa yang tak boleh. Kan? Kalau orang kata loan you tak lulus lah, jangan cakap pada saya loan saya tak lulus. Cakap kepada saya macam mana nak luluskan loan saya. Itu cara dia. Faham tak? So limiting belief kita. Okay? Kita nak buat sesuatu, kita kata nanti orang kecam. Okay, dah tu apa yang aku boleh buat yang orang tak kecam? Tanya pada diri kita. Right? So limiting belief ni, tujuan dia bukan nak duduk kat situ. Tujuan dia adalah untuk dipecahkan. That is your responsibility untuk achieve your impian. Okay? Alright? Baik. Nombor 3, macam mana untuk anda capai impian anda? Alright? Anda kena step number 3. Boleh komen? Step number 1 apa? Step number 1. Step number 1 adalah raise your standard. Okay? Raise your standard. Naikkan standard diri anda. Okay? Alright? Naikkan standard diri anda. Nombor 2 adalah change your limiting belief. Tukarkan limiting belief kita. Nombor 2. Nombor 3, macam mana untuk anda achieve
tahun depan achieve impian anda, especially tahun 2020, adalah change your strategy. Okay, ubah strategi kita. Kalau kita duk buat strategi yang sama untuk kuruskan badan dan tak pernah kurus, dah apa hal kau ikut lagi cara lama? Confirm lah kau tak kurus. Betul? Dah tu sebelum ni kau dah beli 10, 20, 100 jenis produk, kan? Makan produk, tak kurus-kurus juga. Lepas tu kau cari lagi produk lain. Dia panggil apa tau? Kalau kita jatuh lubang yang sama 2 kali, tu namanya, minta maaf ayat dia, bodoh nama dia. So, ubah strategi. Kalau cara tu tak jadi, sebelum ni dah buat tak jadi, tukar strategi. Kalau cara nak kuruskan badan tak jadi, tukar strategi. Okay, sebelum ni duk hentam pergi beli produk-produk kurus, tak jadi. Right, sebelum ni pergi hentam letak produk kurus, sapu gila-gila dekat perut, tak kurus-kurus, tukar strategi. Right, contohnya apa? Dah malam kau pergi tibai makan nasi, lepas tu kau harap untuk kurus, memang tak kurus. Contoh macam tu. Saya cakap macam ni sebab saya pernah 104 kg, bapak besarnya, right? Sampai saya dapat 79 kg. Sekarang ni dalam 83 kg. Saya turun 20 kg. Right? So bila kau guna strategi yang sama, kau expect benda yang lain. Minta maaf ayat dia, bodoh nama dia. Tu jahat sikit lah. Ni kalau orang quote benda ni kan viral pula, orang kata bodoh-bodoh ni kan. Right? Jangan pilih kurus, pilih sihat. Kurus akan jadi selamanya. Pilih sihat. Okay. Tak nak komen lah. Kalau orang sihat, dia kena kurus dulu. Badan besar tak nak. Kita bukan discuss pasal kurus ke apa. Tapi anyway, kalau kau nak kurus, kau guna strategi yang sama, kau takkan kurus. Kalau kau nak kaya, buat bisnes, kau guna strategi yang sama, kau ingat jadi? Tak jadi. Tukar strategi. Cari cikgu untuk ajar strategi baru. Faham tak? Okay? Right? So, tukar strategi. Strategi apa? Contoh, ada orang yang dia nak jenis ni makhluk emosi je. Sikit-sikit, right? Kan, don't discuss boss. So, ada orang sikit-sikit sentap. Ada orang sikit-sikit sentap. Emotionally unstable. Nampak tak orang macam tu? Jadi dia kata apa? Okay, aku nak tukar strategi aku untuk tahun ni, untuk masuk ke tahun depan. Strategi aku adalah aku mesti cari strategi macam mana aku tak nak emosi cepat sentap. Contoh. So macam mana kita nak buat benda tu? Tukar strategi. Okay, sebelum ni kalau rasa nak sentap je, kita main phone. Contoh, rasa nak marah orang je, terus update IG. So itu strategi yang mengarut. Sebab apa? Dia tak hilangkan kita punya rasa marah. Contoh, emosi. Jadi apa kita buat? Tukar strategi. Setiap kali rasa down, emosi unstable, cari masjid. Right? Cari masjid. Right? Walaupun bukan solat, pergi masjid, tidur kat masjid. Buat tak ada apa pun tak apa, duduk kat masjid. Ubah strategi. Okay? So kalau kau tak ada strategi yang baru, macam mana nak achieve result yang lebih baik? Betul-betul. As simple as that. Strategi yang sama akan menghasilkan result yang sama. Down, yes. Norisha kata, down, baca Quran. Dah baca Quran sebelum ni, tapi down tak hilang. Apa yang boleh buat? Baca makna Al-Quran. Okay? Tadi wife saya pergi ESQ punya training. Dia kata apa? Balik-balik je dia terus saya suruh saya kata demi matahari. Saya pun cakap Bismillahirrahmanirrahim. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Demi bulan apabila ia mengiringi. Demi siang apabila ia menampakkan diri. Demi malam apabila ia menutupi. Demi langit dan seluruh binaannya. Demi bumi dan segala yang ada di hamparannya. Demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah mengilhamkan sukma kebaikan dan sukma keburukan. Maka beruntunglah mereka yang mensucikannya dan merugilah mereka yang mengotorinya. So, itu ayat Allah SWT. Jadi, bila kita kata katakanlah kita ni strategi kita adalah baca Quran. Sekarang ni kita go dengan memahami ayat Al-Quran tu. Macam saya kata tadi, demi matahari dan sinarnya di pagi hari. So itu ayat Al-Quran. Right? Nampak tak Allah susun ayat? Kalau kita baca, okay, apa saya cari. Alright?
Demi matahari. Okey. Dan sinarnya. Okey. Sinarnya. Okey, kita tengok surah apa? Surah Asy-Syams. Okey. Surah Asy-Syams. Alright. Wasyamsi waduhaha. Tu surah Asy-Syams. Jadi bila kita baca surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, kita baca je, tapi bila kita dengar maknanya, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia menutupi, right? Demi siang apabila ia menampakkan diri, demi malam apabila ia menutupi, demi langit dan seluruh binaannya, demi bumi dan segala yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah mengilhamkan sukma kebaikan dan sukma keburukan. Maka beruntunglah mereka yang mensucikannya dan merugilah mereka yang mengotorinya. Allah nak cerita pasal hati kita, right? Tapi kalau kita baca je Quran, kita dengar, bagus. Tapi kalau kita menghayati liriknya, hebat. Kata-kata Allah sangat puitis, sangat cantik. Right? Okay? Ubah strategi kita. Kalau kita jenis emosi, that's it. Nombor 2, ubah kita punya physical. Alright? Physical. Jadi lebih fit. Jadi orang yang lebih baik hidup dia. Jangan jadi orang yang biasa-biasa, jadi orang yang luar biasa. Okay? Tak pernah join marathon? Join marathon. Okay? Saya pernah lari 10 km non-stop. Oi, penat babe. Tapi masa tu berperang dengan emosi. Alright? Akal emosi kata dah lah tu bapak penatnya kan. Penat letih tengah lari kan. Akal kata apa? Akal kata kau kena lawan. Emosi kata dah lah. So lawan akhirnya 10 km. Achieve. So untuk fizikal kena ada. Alright, ubah strategi untuk fizikal kita. Untuk tenaga. Yes, Muhammad Daniel. Tenaga is very important. Okay, alright. Nombor 3, relationship. Ubah strategi untuk relationship tu jadi lebih baik. Okay, kita nak relationship kita jadi lebih baik. Okay, komen dekat bawah. Ni strategi nombor 3. Ubah strategi. Default kategori nombor 3. Tapi nombor 3 ada pecahan-pecahan dia. Alright, ubah strategi untuk kita punya emosi, untuk kita punya fizikal, untuk kita punya hubungan, relationship. Ubah strategi untuk relationship jadi lebih baik. Okay, relationship kita dengan Allah, relationship kita dengan family, jiran tetangga, kita punya rakan sekerja, semua tu. Betul kan? Kemudian betulkan untuk kita punya pengurusan keuangan. Betulkan pengurusan keuangan kita. Okay, bina strategi bagaimana untuk pengurusan keuangan kita jadi lebih baik. Very important. Okay, alright. Kita ubah strategi untuk kuasai masa kita. Ubah strategi. Pertama untuk kita punya emosi. Nombor 2 untuk fizikal kita. Nombor 3 untuk relationship. Ubah strategi. Nombor 4 adalah untuk keuangan kita. Ubah strategi ni. Nombor 5 adalah untuk kita kuasai masa. Ubah strategi untuk kuasai masa. Nombor 5. Okay, nak tulis semua tu. And then yes, ada 5 benda. Dan the ultimate adalah ubah untuk kita punya spiritual. Alright, spiritual. Ubah strategi untuk spiritual. Okay, so itu 3 perkara yang anda boleh buat untuk achieve impian anda. Bina impian anda jadi orang yang lebih berjaya untuk especially tahun ni dan untuk kita move forward tahun 2020. Okay, alright. So yang pertama sekali adalah yang saya share tadi macam mana. Langkah pertama adalah meningkatkan standard anda. Raise your standard. Okay. Nombor 2 adalah untuk anda mengubah kepercayaan anda. Alright, which is limiting belief. Pecahkan limiting belief anda. Nombor 3 adalah ubah strategi anda. Okay. So that is the 3 keys untuk anda ada perubahan, especially untuk tahun depan. Okay. Alright. Semoga ia membantu anda untuk kita punya live malam ni. Alright. Dan tahniah kepada anda, pukul 10 malam masih lagi bertenaga untuk kita live.
Okay. Dan insyaAllah dia akan memberi benefit untuk anda. Okay. Right. Saya amat yakin dan percaya. InsyaAllah. 3 keys. Norisha Osman. Thank you very much. Okay. Right. Okay. So saya rasa itu saja kita punya live pada malam ni. Esok saya ada training lagi. Bermula jam 8 pagi sampai esok. Kita ada millionaire speaker. Macam mana untuk bantu orang untuk jadi speaker yang bagus dekat Funny Evo. Okay. So mohon doakan supaya kita dapat hasilkan 100 orang jutawan tahun depan. Dan juga 1000 orang yang boleh achieve 6 figure in sales. 6 figure in sales, insyaAllah. Doakan tahun depan. Right. So hopefully kita akan jumpa lagi dalam live yang seterusnya. Saya doakan anda dimurahkan rezeki semurah-murahnya, dipermudahkan urusan oleh Allah SWT semudah-mudahnya. Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua. Jumpa anda di angkasa kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.